بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Surah Al-Luqman. Surah Luqman. Maaf, surah Al-Luqman, surah Luqman, juzuk yang ke-21. Surah yang ke-berapa? Siapa ingat surah yang ke-berapa? Surah yang ke-berapa dalam Al-Quran? Adalah dalam 114 surah. Itu tetap ketika daripada surah Luqman juzuk 1 sebagaimana yang tertera tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi dan tidak pagi, tajuk Luqman. Kalau tajuk din itu senang sikit, kan? Sa'ud ke, kan? Bedah ke, boleh juga. Ustaz tolong cerita tentang bedah, huraikan selama 1 jam tentang bedah, perangai bedah, asal usul bedah, kan? Tak mengapai. Luqman ni kan boleh hurai. Kena ada tak ketahuan hala, kan? Kena hurai betul-betul lah.
Tengok dia punya sejarah, dia sirah macam mana fakta dia. Tu fakta tu. Jangan tadi pula dia baca tadi tu hadis sahih ke tak? Tak sahih lagi, Quran bro. Quran bro. Siapa kata tak sahih? Syiah. Kan? Ada Syiah dia cuba katakan. Kan? Tak ada lah. Kan? Tu Quran. Kok saya salah baca? Tak tahu lah. Kok ada salah baca, ada salah baca tadi. Tak ada. Ada. Jadi tuan-tuan, Luqman ni, Luqman atau dahulu saya nak betul sikit mungkin yang kita salah anggap atau salah faham. Luqmanul Hakim tu bin apa? Luqman bin Hakim ke? Kan? Atau Luqman Hakim bin Atul? Kan? Tapi yang pasti ialah Luqman, nama dia Luqman. Al-Hakim tu bukan nama dia. Al-Hakim tu bukan nama dia. Saya ingat tajuk ni di TV1 saya bincangkan beberapa bulan yang lalu dalam tajuk pendidikan anak dalam Islam bersama moderator Ustaz Syukri Yusof. Petang, rancangan saya petang, 6.20 petang. Jadi ada sikit kita buat saya makan dan rujukan sekadar ingatan yang lalu, tuan-tuan. Jadi Luqman bukan bin Al-Hakim atau Luqmanul Hakim bin dot tak ada. Jangan cari. Lebih parah lagi kalau Luqman bin Hakim. Lagi teruk aja kau. Kan? Jadi yang pasti dapat. Yang pasti ialah Luqman. Nama dia. Luqman itu nama dia. Kan? Hakim tu biju. Lagi tu. Tak betul dia. Kan? Luqman. Nama dia Luqman. Bukan Luqman, bukan Bok Luqman. Kan? Bok Kumal lagi ya. Kan? Al-Hakim yang bijaksana. Bijak semua, tuan-tuan. Jadi dia ni orang ke? Dia orang lah. Saat ni kata malaikat tak? Kalau cerita betul-betul tu dia betul. Kan? Dia orang. Bukan malaikat. Tapi orang tu duduk di kelas mana Ustaz? Kumpulan mana? Wali ke? Nabi-Nabi kah? Kan? Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Luar berani pula bagi-bagi sebuah speak. Kan? Hampa tak apa lah tidur macam tu. Aku tahu. Tidur dalam kereta. Dia bagi hotel lah kereta je lagi. Dia bagi hotel lah. Bagi hotel tu. Kondo mana tu di belah Syalam. Saya takut nak tidur sebab saya sampai pukul 3 pagi. Kalau saya tidur juga perasan-perasan. Tuan-tuan, harau dah. Itu pun tadi dia telefon saya. Ustaz kat mana? Saya duduk dalam kereta. Duduk dalam kereta tuan-tuan. Tengoklah kok nak pasang kaset tak ada, CD tak ada. Tengok kereta tak ada, tak bertambah. Kereta estima sebiji sutir je tu, sutir je. Jam tu kunci lah, pukul 5, 5, 10, 5, 20, tak kira ni jam kan. Jam handphone. Tengok kereta duduk sutir tu, estima. Tuan-tuan pergi mana belakang tu. Tak nampak orang. Azan pun tak dengar lagi. Jadi tuan-tuan takut terjadi sebagaimana program saya di surau Taman Wahyu, surau Jumaat Taman Wahyu, PPR kan? Selayang. Surau PPR atau PPR Taman Wahyu. Saya datang macam ni, kes dia. Saya sampai pukul 3 pagi. Daripada jumpa sahabat-sahabat program di Hongkong apa. Di 3 pagi takut. Nak tidur hotel takut. Parking depan ni, depan surau tu. Tadi tak berapa depan ni, depan lagi. Kan flat kan, tak apa-apa flat dia memang. Tapi tu ustaz tu ada parking di surau. Saya tidur macam biasa. Tidur. Bukan tidur macam jenazah tu tidur. Alah, tidur mengekot, kadang mengekot. Tapi permainan penat ngantul dia tentang Allah. Almarhum juga tidur. Macam tidur jenazah tu. Tidur. Sudah 7 lebih. Kan? Subuh gajah lah. Tak sampai dinosaur lagi. Dinosaur pukul 10. Subuh gajah. Elok-elok 7. Lepas tu tengok miss call berlama.
kawan saya yang kira ataupun urus dia tu telefon tadi. Pergi mana? Kawan baik lagi. Aku mu gimana? Dia mau duk tunggu, dia mau duk marah aku. Duk marah apa-apa aku duk depan surau. Depan surau bilang ni, pukul 3 pagi lagi Ustaz datang macam. Tapi tak ada rezeki. Waktu barulah pengurus pun tu Allah bilang, Ustaz duduk dalam kereta tu dia orang tidur. Kan? Mari kata Mr. B milik Kupur. Ingat Ustaz nak kacir pun. Kan? Tak laga lah saya duduk dalam tu. Kan? Dia tengah lain tidur orang-orang. Rupanya Ustaz dia belum tidur. Jadi dia pun membayangkan maaf sebagainya. Saya takut dia betul-betul kes begitu berlaku di Al-Ihsan. Bimbang. Baik, kita tidur. Kita tidur sini, kita kunci jam dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan, baik. Jadi, saya nak sambung tadi apa? Cerita tadi, Luqman tu, dia duduk di kelas mana? Kelas mana? Wali ke, waliullah ke, Nabi-Nabi ke, Rasul-Rasul ke? Kalau mengikut satu pandangan tentang pandangan ulama, dikata Luqman ni ada yang berpendapat dia ni adalah di kalangan Nabi-Nabi. Di kalangan Nabi-Nabi. Tapi pandangan itu doain lah. Pandangan itu doain. Terasa itu pandangannya. Ataupun kalau pandangan yang kedua mengatakan dia bukan Nabi, tapi dia adalah di kalangan wali, orang soleh, orang soleh. Tapi dia satu orang yang sangat hebat, yang mempunyai kebijaksanaan yang sangat tinggi. Dari segi pemikiran dia, daya pemikiran dia, cara pemikiran dia. Justru Allah sebut dia, Allah Ta'ala letak satu surah dalam Al-Quran yang diberi nama dengan surah Luqman. Kalau sebut Luqman Al-Hakim, okay. Luqman bin Hakim ke? Itu tak betul. Luqman Al-Hakim yang bijaksana. Betul. Sebab tu kita tuan-tuan pun ada terbaca juga sirah dia kan. Antara sirah dia yang masyhur apa dia? Dia dengan anak dia naik kaldai. Itu masyhur lah. Yang boleh kita jadikan pedoman dan panduan dalam kehidupan kita. Tentang bagaimana situasi kita berhadapan dengan kelompok-kelompok manusia yang berbeza. Berbeza budaya, berbeza cara pemikiran. Multicultural itu, multicultural dia, berbeza silang budaya, cara dia berfikir dan sebagainya. Tak sama. Jadi ketika dia naik himar tu, kaldai dengan anak tu, ada masa dia naik, ada masa dia turun, dan masa anak dia naik, dia tarik. Okay. Jadi berbagai-bagai kita panggil komentar yang dilemparkan oleh setiap tempat manusia yang dilalui di setiap tempat oleh Luqman dan anak dia. Jadi satu ketika kalau dia naik, anak dia tarik, maka ada yang berkata apa? Dia yang tarik seret kaldai itu, anak dia duduk atas tu. Kalau orang kata apa? Tuan-tuan, bunyi komentar kata apa? Apalah anak dia, kan? Anak ni tak berhati buruk, kan? Oh, biarkan bapak dia pula. Bapak dia pula ditarik tu, dia lah sedap-sedap, kan? Senang lenang duduk atas tu. Lepas tu dia dengar, oh tak betul juga. Dia naik pula. Bila dia naik pun salah juga. Ada bunyi komentar kata, apa dia? Luqman ni pula, ada pula bapak duduk atas sedang lenang, kan? Anak dia kesian, pula dah tak kena juga. Apa yang kena? Lain kali, nak sekarang ni kita sama-sama runtun. Orang kena kata runtun. Runtun ni tarik sama-sama. Tak payah naik macam kalau kita ada motor super bike ke apa kan? Tak payah naik tolak, kan? Kalau tuan-tuan tolak motor tu, kalau dalam taman ni tuan-tuan motor tolak tanpa motor tu tak rosak pun, orang kata apa? Mahal, kan? Kenapa tolak tu rosak ke? Tak ada, minyak habis tak? Tu kenapa? Saja sah wayar dia putus. Ada wayar dia kebetulan pula dengan minggu lepas ada accident, kan? Ni dia tertanduk dekat jalan elektrik. Betul lah, chip dia sudah lari bang, kan? Betul lah tu nasib baik dia pakai baju tu. Minggu lepas dia tak pakai baju, Ustaz. Allahuakbar, kan? Minggu lepas dia tak pakai baju. Sebab apa dia tak pakai baju? Dia tak sedar chip dia sudah lari. Dia accident, dia betul, kepala dia tanduk di pedal ke apa, kan? Dia tak waras. Minggu lepas tak pakai baju, minggu ni dia pakai baju tapi dia tolak motor. Apa lagi? Tapi orang kata kalau kita dalam keadaan yang normal,
tuan, maka orang akan kata kita tak betul. Waya putui. Boleh kata waya putui. Betul. Jadi tuan-tuan dengan Luqman Al-Hakim dengan anak dia, bila dia tarik, sekarang ni kita tarik dulu. Bila tarik dua-dua, ada lagi bunyi komentar. Bila melewati di satu kawasan, tuan-tuan, kelompok manusia bunyi komentar, apalah diorang ni, apa ni, tengok kaldai ni kecil kot, kaldai je kot, kecil kot, naik sampai berdua, tak jahanam. Kita dikatakan naik sampai 10 orang. Apa hal? Tuan-tuan, tak nak lama-lama ganjil. Kita motor kapcai naik sampai 5-6 orang, lama-lama tak buat sekerat tak apa, lantun ke sekerat tak apa. Tuan-tuan, motor tu naik 2 orang, boleh pakai lama lah. Dia punya server dia jalan cepat. Sebab apa? Kapasiti dia lebih. Jadi macam tu lah. Jadi bila dia naik 2 orang, tengok kaldai tu dia bukan kuda. Dia kecil daripada kuda, besar sikit daripada kabin. Tuan-tuan, jadi dia naik, orang tengok naya binatang. Ini naya punya. Ini naya punya kes kan? Pakai shift dia tu. Jadi tuan-tuan, dia pun kita naik 2 pun tak kena, kita tarik 2 pun tak kena, semua tak kena. Akhirnya apa yang tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil? Lalu dia berkata kepada anak dia, wahai anak, inilah dia panggil apa tuan-tuan? Kelakuan manusia. Inilah cara manusia berfikir, inilah perangai manusia yang kamu berhadapan tadi dengan beberapa kelompok manusia. Yang manusia itu, mulut manusia itu memang barang pastinya tidak boleh kita nak tutup kan. Mulut orang kita tak boleh tutup. Jadi tapi sebab itulah kamu, yang paling penting dalam kehidupan kamu ialah kamu utamakan pandangan. Itu adalah pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nak kira pandangan manusia, berbagai-bagai, multicultural, silang budaya macam-macam kan. Ni cara berfikir macam ni, dia cakap macam ni, kita buat baik pun tak betul, kita buat jahat pun tak betul, sama telah ni tuan. Tapi kalau nak kira manusia, inilah ragam manusia, takkan habis-habis. Manusia akan terus berkata-kata, dia kata. Tapi sebab tu utamakanlah pandangan Allah. Tuan-tuan. Sebab tu kumpulan Raihan Musuh kan, dia kata apa? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu berisi, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Betul? Hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Allah pilih hati. Allah kira hati. Allah bukan kira sebab-sebab jubah meleret. Allah bukan kira dia Tuan Haji, Tuan Hajjah. Allah tak kira. Keutamaan Allah melihat kepada hati. Sebab tu ni kadang-kadang tuan-tuan ada di luar sana, dan mungkin di luar sana, kalau kita orang tak pakai seluar pendek kan, pakai seluar pendek lagi macam zaman jahiliah. Perempuan tak pakai tudung lagi, tuan-tuan, pakai skirt lagi, tuan-tuan, mendedahkan aurat lagi, tapi dengan beralasan. Dia kata yang penting Allah tengok hati. Dia pun pakai baju macam tak ada baju dah. Dia pakai baju pun macam nak pergi berenang dah tepi pantai tu. Apa faham ke tak? Kena urai lagi tak boleh pun. Tuan-tuan, pakai baju pun kadang-kadang ni, amal ni seluar pendek kan, ni seluar pendek pun macam spender dah. Jualan bukan seluar pendek lah. Seluar pendek ni kategori lain sikit. Ini nampak macam kan, boleh menghilangkan mengantuk. Betul? Kalau kita tengok amalan. Tapi orang Melayu Islam yang pakai macam tu, contoh, tapi masih dia beralasan tadi tu.
dengan alasan. Yang penting Allah tengok hati. Hati mau bersih. Walaupun macam ni, Tuhan tak tengok luaran. Jangan tengok luaran. Yang penting tengok dalaman. Allah tengok hati. Tuan-tuan nak jawab menjadi muslimat belakang. Betul juga Ustaz pagi tadi pun kata hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia, utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia, utamakanlah. Boleh? Betul? Jadi jasad lahir tumpuan manusia. Hak luaran tu manusia dia tengok luar. Sobat dia 2-3 bagui, jumpa dia, bagui dia tengok, kan? PHG dia beberapa kali, pergi umrah tuan-tuan setiap tahun. Manusia dia tengok luar, tapi Allah, hati adalah tempat pandangan Allah. Tuan-tuan. Sebab tu kalau jumpa dengan kumpulan-kumpulan orang-orang yang mempunyai mentaliti yang sedemikian, tuan-tuan, kita kena cakap balik. Dia kata yang penting hati bersih. Bukan ukur di sini, ukur di hati. Cakap kat dia, kalau hati hang bersih, hang tak pakai yang punya tu. Dia kata lah betul. Boleh jawab. Tapi jangan cakap nanti dia tak faham. Kan? Cakap kat dia macam ni, cakap dia lah. Saya Muslim. Ni dah ni maklum kan. Ni puan cakap kan. Kita orang Islam. Cakap sama-sama Islam, saudara Islam cakap dia dulu. Kan? Dakwah dengan hikmah bijaksana dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kamu berdebat, berdialoglah sesama kamu dengan cara yang paling baik. Jangan tinggi dia. Saya jumpa tadi masa pergi tuan-tuan hilangan tu, apa tengok ada lenor. Ikhlas sikitlah. Ya, tak apa tu. Tuan-tuan, nak berdialog boleh, berbahas boleh, dalam apa-apa isu boleh, silakan saja. Tapi kata Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berbantahlah kamu, berbantahlah kamu, berdialoglah kamu, berbahaslah kamu dengan cara-cara yang cukup comel. Hiya ahsan tu yang paling baik. Dia tak kata hiya hasan. Dia tak kata Hasan. Kalau tuan-tuan buat nama anak Hasan, is baik. Hasan baik. Ahsan sangat baik. Faham? Jadi berbantahlah kamu, berbahaslah kamu sesama kamu tadi dalam isu-isu apa saja, melibatkan kepentingan apa saja itu, Islam terutama, lain dan sebagainya. Tapi billati hiya ahsan, Al-Quran kata. Itu cara taktikal atau kemahiran yang perlu kita gunakan di dalam kita berdakwah. Cakap dia, dan kalau hati kita bersih, kita tak pakai macam tu. Kalau saya sembang dengan saya ceramah di kampung, bersih kampung, mantan kapten bola sepak Kedah, Rati Madin. Tentu kenal Rati Madin. Haji Dan kenal lagi, kenal dia orang Kedah. Ya, tak kenal Rati Madin kan. Nalar ke bagui kan. Kedah. Walaupun Kedah kalah pun tak apa. Jadi dengan dia panggil saya ceramah kampung di kampung Bukit Pak Kiau, Pok Sindang. Ada sekali rakaman radio 3 Kedah maksud. Jadi dia pun dah lama dah ikut follow saya punya program, terutama program tarawih. Dia jadi makmum regular makmum. Lebih makmum. Tapi dia cakap, saya Ustaz, zaman saya dan saya lah orang satu-satunya orang di zaman di era dia yang masa dia main bola, bila dia timbul hidayah dan kesedaran bahawasanya kaki panjang flat peling tak ada bagui mah, dia pakai umur yang itulah dia pakai lah stoking yang panjang pakai kain gad tutup kepala lutut dia tutup. Dia tutup. FAM panggil ambil gerakan dia. Panggil bagi amaran lisan dan pakai dia lawan. Dah kali FAM pun kata tak apa nak pakai apa.
sekali bagi. Kan? Dia membenarkan mana-mana player boleh pakai. Boleh pakai. Tapi syarat dia punya kain tambahan tu mesti sama dengan warna semua. Ada apa? Clear. Boleh dia kata. Sebab tu kita dalam menegakkan kebenaran kita kena ada ketegasan. InsyaAllah kalau ada ketegasan, ada keikhlasan, ada jalan kembali. Jangan takut soal rezeki ke kerja. Ya, kalau aku cakap ni, kalau aku mungkin aku sentuh benda ni, mungkin engkau bakal dibuang kerja. Kamu tak ada kerja sampai ni. Tak apa-apa, insyaAllah. Aku ada Allah. Aku yakin dengan Allah. Kalau tak ada rezeki ke sini, ada rezeki ke mana-mana. Tak lain pula. Nampak? Itu adalah, tuan-tuan, kita bagi ungkapan yang sepatutnya keluar daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Nah, itu cara dia. Jadi tuan-tuan, dalam surah Luqman ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Ada beberapa pengajaran. Jadi di antara tuan-tuan secara ringkas hari ini, Luqman ni antara kerangka-kerangka nasihat dia kepada anak dia ada beberapa perkara, tuan-tuan. Yang pertama sekali, dia pesan kepada anak dia, jangan kamu sekali-kali menyekutukan Allah dalam pengibadatan kamu. Jangan sekali-kali melakukan penyekutuan, melakukan, tuan-tuan, apa dia? Dia mengcombinkan ataupun memasukkan dalam ibadah dia unsur-unsur yang boleh lari daripada prinsip-prinsip ketuhanan. Apa dia? La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Anak, pertama sekali ayat nafsa, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali kamu mengenepikan Allah. Jangan sekali-kali kamu tidak memperdulikan Allah. Itu tuan-tuan, pesan ke anak kita. Kita ni yang paling ketara bila dah usia tua. Meniti usia. Sangat ketara tuan-tuan situasi ni dan sikap yang ni. Jangan sebab apa? Dia risau bila anak tak kahwin lagi. Risau. Anak tu tak kira apa letak belakang dia. Risau dia. Tak kahwin lagi ni, kenapa ni beda? Mak ni dah tua, kau dah umur berapa? Kan? Mak risau lah kalau kau tak kahwin lagi, nanti mak pejam mata tak dapat. Ayat tu power kau. Ayat power. Anak berdengar, Allah gitu. Pejam mata tak dapat. Oh, bahaya. Berat. Sebab berat? Anak bos macam tak gambar kan? Nanti takut bila mak dia benar-benar mati dalam jangka masa yang terdekat itu, takut memang tak dapat betul, takut dia menyesal sudah. Dibimbing itu tu. Tak apalah, anak tu tak kisah dia cerita orang tua. Dirisau apa? Mak dah tua nanti kalau takut kau tak kahwin lagi. Atau mak dah tua kalau mak mati kau nak makan apa? Apa kau nak wajib? Itu yang banyak yang menjadi anxiety. Boleh kita cakap anxiety itu mana kebimbangan yang melampau. Anxiety, kebimbangan yang melampau, yang kerisauan yang sangat teramat, fikir tentang anak. Bukan soal sembahyang dia, bukan soal akidah dia. Soal akidah dia tak bimbang. Anak kadang-kadang dia kawan dengan LGBT, lesbian, gay, motolah, bla. Ada apa? Tak kisah pun. Tak. Anak tak menunaikan salat bulan Islam merah kita. Salat macam kapal selam saat timbul saat tenggelam. Dia tak menjadi kerisauan. Bukan soal itu, Ustaz. Bukan soal itu, Pak Ustaz. Tapi soalnya ialah anak kerja apa, nak makan apa. Faham tak? Nampak tak? Sebab tu tuan-tuan, Nabi Yaqub AS
ketika sakit yang membawa kepada kematian, kan dipanggil semua anak-anak dia. Dipanggil semua anak-anak dia, ditanya ke anak dia. Dia rakamkan dalam juzuk yang pertama, surah yang kedua. Ya. إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي. Dia tanya anak dia. Adakah dia tanya kedua 12 anak dia tu tanya nak makan apa? Nak hidup macam mana? Nak kerja apa besok? Tak. Tapi dia tanya, tuan-tuan, yang ditanya oleh Nabi Yaqub yang paling penting ialah ma ta'buduna min ba'di. Hai, apa kamu nak sembah? Apakah yang akan kamu sembah, wahai anak-anakku, selepas kewafatan ayahanda ini? Nak sembah Tuhan yang sama ke, ataupun nak lari daripada penyembahan Tuhan yang satu kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang palsu itu? Kerana tuan-tuan, sebab apa? Kerana persoalan akidah itulah menjadi penentu dan peneliti kepada kita, penentu jatuh dan bangun kita, selamat ataupun tidak selamat kita di barzakh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akidah kita pun tak jelas, tak clear, kita tidak akan selamat, bukan saja di dunia tapi di alam barzakh, apalagi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu SPM pun penting juga. Sijil pelajaran Malaysia, ya penting, tapi lebih penting SPM, sijil pada mahsyar, itu lebih penting daripada SPM, sijil pelajaran Malaysia. Setuju? Tapi bila anak kita, bila anak kita tak lulus SPM, kita menangis. Sebab apa? Tak lulus SPM. Sepatutnya kita lebih kena alert dan menangis dan bimbang memikirkan apakah kalau SPM dunia pun macam ni, bagaimana? Yang paling penting ialah SPM anak-anak aku besok, aku dan anak aku besok di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari apa? Pada hari yang yauma la yanfa'u malun wa la banun, yauma la yanfa'u malun wa la banun, pada hari yang tak berguna harta dan anak. Harta yang kita kumpul siang malam tak ada apa dah, tinggal habis. Anak yang ramai pun tak jadi apa dah hari itu. Hari apa? Hari akhirat. Hari apa? Yaumul hisab. Kecuali yang boleh menyelamatkan kita ketika itu siapa? Talian hayat yang ada ketika itu apa dia, tuan-tuan? Man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, nak mendapat qalbin salim ataupun kesejahteraan hati yang sejahtera itu, kita kena gembeling tenaga kita. Kita kena gembeling tenaga kita. Kita kena melipat gandakan usaha kita, mewarna-warnikan tuan-tuan kepelbagaian ubudiyah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demi untuk meraih yang dikatakan qalbin salim. Tak ada di bank, qalbin salim tak ada di istana, qalbin salim tak ada di mana? Tak ada di shopping complex, hypermarket. Qalbin salim tak ada. Nah, qalbin salim antara medium-medium yang ada, stage-stage yang ada, tempat-tempat yang ada, antaranya surah dan mas ini antara untuk merangkul yang kata tadi, pada hari itu semua dah tak pakai dah, tak berguna dah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Nak dapat qalbin salim tadi, hati yang sejahtera itu, ialah melalui kepelbagaian ubudiyah kita kepada Allah. Kalau ibadah itu kadang-kadang di atas nama solat subuh, alhamdulillah terkeliar tadi. Ubudiyah di atas nama apa? Duduk dalam majlis taman syurga, moga ada dia punya saham dia. Nak dapat qalbin salim. Ada kerimah dia tu banyak apa? Kerimah dia banyak, kita tak dapat. Berapa kerimah ni? Baru 2 ni. Baru salat subuh. Tadi solat subuh baca apa? Dia rukun. Baca solat subuh. Ustaz kata ada
shalla sunnat al-fajr falyaqra alam ya'lam lam tusib dhalika al-yawm alam. Siapa-siapa yang sembahyang sunat subuh awal tadi, dia baca alam nashrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Ada hadis sebut macam tu, kalau dia doa amal daripada muda dia sampai ketua dia, lam tusib dhalika al-yawm alam, takkan ditimpa sebarang macam ni. Anda dah tua baru kita nak amal. Saya Ustaz cerita bulan lepas saya buat sebulan hari. Lepas saya sebulan dah amal tu kena kerja balik. Budak. Tu sebab sembahyang ke? Sembahyang bila? Baru sebulan dah. Umur berapa? 70. Dah saya pun siri lah. Biar dia boleh. Dah saya pun siri baru nak sembahyang. Baru tahu bulan lah. Bulan yang lain di mana? Arab ke laut. Arab ke laut. Kata orang salah. Ke laut ya, bulan lain ke laut. Dah 60 tahun saya ke laut, 70 ribu. Sebab tu dah saya sebut mana-mana. Kadang-kadang di waktu kaya kita tak kenal masjid. Kita tak kenal masjid, tak kenal rumah Allah. Di waktu kita kaya, di waktu kita senang, dan kita tak boleh dan tak berkesempatan nak menjejakkan kaki ke Baitullahil Haram, Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, ke Baitullah di ketika kita sihat dan di ketika kita kaya. Ternyata rupanya ada sebahagian manusia itu yang dia sampai ke rumah Allah setiap waktu itu dapat menunaikan salat berjamaah, tapi bukan di ketika dia kaya, bukan di ketika dia senang, tapi di ketika dia datang pun dengan dalam keadaan pakai wheelchair. Maaf tu, bapak kita takut je kau sudah maaf. Gelap lah, memukul polis dia tu. Tak apa, boleh gelap. Semalam saya ceramah di Jalur Sudah, jalan di Mentalun jalan Istana Kedah, Masjid Pantai Johor, Adilan Johor. Saya tengah ambil buku, ada nenek, saya begitu Bumpan lah, orang tua bagi cucu dia tu. Rumah dia pergi belakang masjid, tak tahu lah berapa orang. Saya tengok cucu dia duduk papa, duduk angkat wheelchair. Mungkin bagian ni tak ada laluan wheelchair kan. Angkat wheelchair dengan dia punya nenek dia. Dan nenek dia angkat kan. Dia angkat dia belah. Nenek dia bersyukur dia tak tahu masuk apa kan. Tapi okey lah satu sudut. Okey ada kelak tu cucu kan. Dia bagi nenek dia satu sudut, habis dia boleh goyang-goyang kat nenek. Okey lah. Tapi satu sudut dia satu hantar nenek dia ke rumah Allah. Betul. Sejarah dia saya tak tahu sampai dia terfikir tengok. Macam tu tuan-tuan. Sebahagian manusia macam tu. Ada orang yang melalui pengalaman macam tu. Saya yang boleh datang masjid tapi dalam keadaan saya miskin. Dulu saya sangat kaya ustaz. Miliarder. Waktu-waktu juta, puluh juta. Tapi saya tak kenal Allah. Saya tak kenal rumah Allah. Saya tak tahu di mana rupa tu imam berita. Masih dia kaya. Pintu masjid pun dia tak tahu. Jalan ke masjid pun dia tak tahu. Tapi hari ini tuan-tuan, dia kenal Allah, kenal pintu masjid, kenal imam, mendampingi Al-Quran, jadi peneman Al-Quran dan sebagainya dalam keadaan dia miskin. Rupanya musibah, kemiskinan dan kesusahan itu, kebengkrapan bisnes itu adalah satu nikmat kepada dia. Ada hikmah di sebalik itu. Sebab itu tuan-tuan kita kena ingat, dan kadang-kadang dalam bala ada nikmat, dan kadang-kadang dalam nikmat itu ada bala. Sebab itu para sahabat alaihi wassalatu wassalam ridwanullah alaihim ajma'in, dia kata apa? Menyatakan, ini ungkapan para sahabat. Dia kata, kami bila mana Allah menguji kami dengan kesusahan, kami memang boleh sabar. Penderitaan, kekurangan makanan, minuman, itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Dia memang hidup kami miskin biasa. Kami tak kisah. Ya. Hari ini seharian tak makan, malam ada makan, kelak. Sehari sekali je. Dan dalam riwayat Rasulullah SAW, sepanjang riwayat ini pun dia tak pernah merasai kenyang sehari 2 kali sepanjang hayatnya. Kita pagi saja berapa kali? Breakfast, makan kita.
2-3 kali. Tadi makan dah kat rumah. Kalau telefon, "Oi, tadi pagi kita meeting." Mak keluar, mak keluar pula. Makan pula. Makan pula. Ustaz ni kadang-kadang nak daya juga berceramah, tapi bila kita ceramah malam-malam, kata tu, "Weh, malam mana ceramah Ustaz Senang Merah? Kami buat siaga." Allah. Ustaz baru nak daya. Kan? Mau tak apa. Lepas tu mula gaduh, pasal ada ustaz semua gemuk-gemuk bulat-bulat. Perut borek sampai kumpuk dia dengan punggung dia dengan perut sampai tak tahu dia sama. Ada orang dengar tak terima saya? Kecil tadi. Kan? Macam kata aku je. Kan? Dia tak punggung dengan perut dia pegang dia sama kan? Satu perut. Pinggang tak ada. Tahu tak pinggang Ustaz? Pinggang tak ada. Tak ada letup. Nampak tak? Nah, Nabi SAW tak pernah. Ini tentang sebetulnya adab-adab yang kita ajar kepada anak kita. La tusyrik billah. Kerisauan anxiety yang perlu kita zahirkan kepada anak kita ialah sepatutnya berkaitan dengan apa pegangan anak-anak kita. Bagaimana solat anak-anak kita. Bagaimana Quran anak-anak kita. Kita nak pejam mata kita akan terpejam rapat kalaulah anak kita itu besok yang kita didik tentang dia clear dari segi soal-soal pembacaan Al-Quran, dengan tajwid dia, dengan penghayatan, dengan amalan dia, segi pengudiah dia, seluruh doa dia semua clear tentang itu. Sebabnya kita letakkan sebagai kepentingan. Yang lain itu penting juga. Faham? Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Luqman la tusyrik billah. Lepas tu dia berpesan pula tentang ibu bapa. Ini sikit-sikit FFP tu kan, tentang ibu bapa kan. Wasayyal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala dia pesan ke anak dia supaya berbaktilah kepada kedua ibu dan bapa kan, terutama ibu wahnan ala wahnin, yang menderita. Tuan-tuan, dia menderita melalui saat-saat kesukaran, di atas kesukaran. Tuan-tuan, faham? Kesukaran wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, lepas susah pula. Tuan-tuan, dalam nak membesarkan kita. Lepas tu bapak ni, orang lelaki dia tak tahu macam mana, bagaimana kesusahannya mengandung 9 bulan. Tidur bawa perut tu lah, pita berak bawa perut tu lah. Tuan-tuan, di mana pun bawa perut tu lah. Kalau orang perempuan, kalau suami gede-gede sangat kan, suruh dia mengandung. Cik abang ambil buat temikai, cebur kat perut dia. Cabaran sama saya, cabaran sama suami. Ambil buat temikai yang besar, buka perut ikan. Terai abang pakai seminggu tengok, tidur dalam temikai itu, berak temikai, boleh duduk. Betul. Tidur bukan tidur menerap air, buang dalam temikai itu bayangkan. Tuan-tuan tak jejak, terawal-awal. Itu baru kita letak perut buat temikai itu baru ikan sehari, ikan seminggu. Tak sama dengan orang perempuan bawa kandungan. Tapi ada juga orang lelaki yang buruk. Dia kata depa 9 bulan dia, kita ni buruk sampai mati ni apa cakap. Lagi cakap betul. Orang lelaki yang buruk borak-borak. Buruk saya ni bukan 9 bulan dah 9 tahun. Lagi dahsyat, malah hebat. Sebab tu tuan-tuan, Allah mana bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, dengan siapa aku nak bersahabat, berkawan buat baik?" Keutamaan ibu. Jangan mana. Sebab tu kisah Juraij, seorang abid ahli ibadah. Dia ada madrasah, dia tempat dia ibadah seorang-seorang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Berapa ratus rakaat sehari? Beratus-ratus rakaat. Main sudah main di waktu tu habislah. Ya. Mak dia panggil. Jurai. Allah. Tak boleh mak.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Juraid. Allah. Jangan dimati kecil hati. Dia kata, ya Allah, kau jangan matikan dia, kecuali kau balakan dia. Oh, alhamdulillah. Wah, yo. Kalau mak dia sumpah dia pecah air, siapa juga. Buat dia berlari dia. Nyum, sekarang nyum. Akhirnya dia, Tuhan balakan dia. Tuhan timpakan ujian kepada dia. Tuan-tuan pernah dengar kisah tu? Apa dia? Akhirnya dia difitnah bahawa dia telah mengandungkan seorang perempuan Sundal yang anak itu adalah anak Juraid. Tapi akhirnya dia terlepas daripada fitnah. Pasal apa? Tuan-tuan, kerana sikit-sikit clash dia dengan mak dia. Sikit je. Bukan dia terkejar mak dia. Bukan dia dah tolong yang siku mak dia. Tak ada apa, dia kelar, dia duduk sembahyang. Dia duduk sembahyang ke pun. Sembahyang dia pun. Sembahyang dia pun. Tapi dia tak tengok. Ya, sembahyang apa dia? Sembahyang sunat, taat mak. Apa hukum? Wajib. Taat Allah dengan fardu-fardu tu clear. Tapi ini sembahyang sunat. Mak hang panggil pasal abang hang tak menyaut, mak hang duk keluar. Dia tak keluar sikit-sikit je. Hang bayar cash and carry. Dia tak ada dunia itu kita mak. Tapi saya baca dalam satu hadis tuan, doa antara ibu dengan bapa terhadap anak yang paling tajam, yang paling sharp, tajam dan tuan, tajam dari segi kemakbulan dia adalah doa apa? Bapa. Taat, yes, keutamaan mak. Bukan bapa tak kena taat, keutamaan. Kelebihan dua tu, bapa dengan mak kena lebih keutamaan. Sebab Nabi sebut 3 kali. Dengan siapa pun nak berbakti dan berkawan bersahabat buat baik, makmu. Kemudian summa ya Rasulullah, ummuka 2 kali. 3 kali makmu, kali keempat barulah abuka. Standard bapa yang keempat ya. Begitu kata bapak saya kata lagi, wah, kembali. Baju apa lagi ni? Jangan kemas kan? Yang di belakang keempat je. Standard kita yang keempat je. Kiri kata, bagi. Membuat senyum belakang lebar tu kita telinga. Kan aku dah. Tu sebab tu atas dunia pun tuan-tuan telah memberikan keutamaan kepada ibu. Ibu pertiwi, ibu negeri, ibu bapa, ibu pesawat, ibu jari. Sampai orang kuat tidur, kalau dia tak boleh bapa tidur, ibu tidur. Dia teruk. Ini tu Ustaz, ibu tidur. Belani dah belah kedai, ibu tidur. Kuat tidur bukan pakai kaki tidur, ibu tidur. Ibu tidur. Sebab benda tu ibu semaya-maya, semua ibu. Tapi ibu meraihkan nilai ataupun tuan-tuan padanya institusi keibuan wanita. Bapa ada 2-3 ya, kepala bapa. Betul tak? Kalau nak bergaduh kepala mak saja. Lepas tu Piramli ajar. Piramli rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, ajar. Lepas lagi kita doreng. Ni kepala bapak tu, ni kepala bapak tu. Kalau kepala bapak, tapi bapak lebih semua. Nak bergaduh kena kepala bapak. Kepala bapak boleh mak, kalau kepala mak Allah SWT. Tak bergaduh Allah. Kepala mak Allah SWT. Pak rumah pak cik mana, yang mana nak meminang cikgu murni. Sebenarnya kami dah datang daripada Allah SWT. Mana dia betul-betul pandai. Boleh pendek. Cerita Nabi nak cikgu murni yang beda-beda itu. Satu lagi bapa ayam, tak ada apa. Kita ni bapa ayam. Nama-nama bapa itu Tuhan bagi keutamaan. Sebab tu perempuan pula, kalau cerita perempuan sikit, realita sikit perempuan nak masuk syurga senang. Amalkan 3 perkara. 3 perkara. Kan? Pertama, ketika suami keluar, rumah dikenalkan kepada pintu. Perempuan tak tahu ni, dia pun dia cerita naluri, perasaan, emosi.
Apa lagi? Orang laki-laki pun tanya isteri ada ni, tanya suami, bang kalau abang kalau saya boleh keluar rumah kalau cik hantar apa kata itu berasa insyaAllah rasa macam Sultan Raja Kapur, tapi tak ada negeri macam Raja Kapur. Dia rasa macam oi ni bang tu isteri pada keluar tu nak pergi restoran makbul pun tak apa lah, dia nak pergi kerja. Alah sama saya kerja motong Ustaz, sekilo sekarang sikit apa-apa, takkan nak tak ada juga. Tuan bukan kira motong tak potong, tuan bukan kira dia penoreh ke, dia peladang ke, dia petani ke. Hang siapa? Saya isteri. Kerja apa hang? Isteri apa tu ke? Lain suami. Tak suami boleh masuk syurga. Tu orang lelaki dia memang bagus. Saya buka rahsia lagi, walaupun suami orang lelaki ni kadang payah nak cakap kan? Dia pegang-pegang dia menikah ni, tu je dia dah menikah baru. Pasal apa menikah? Hang tu lah teruk hang tak berubah. Bila tak berubah? Pasal apa? Baru dia list ni semenjak ni dia elok dia menikah lah. Oh tak mahu beda. Nampak tak tuan? Orang lelaki memang payah, dia payah nak cakap juga kan? Tapi itulah Nabi sebut, guide. Nabi dah guide kita ya. Perempuan suami nak keluar hantar, ni perempuan di syurga. Kemudian berdoakan di perjalanan, dan yang terakhir ialah kalau dia balik kita sambungkan itu. Ada orang perempuan ahli syurga yang Nabi tunjuk. Fatimah nak tahu perempuan tu ahli syurga, pergi sana rumah dia ahli syurga. Fatimah kata apa amalan dia yang begitu clear? Saya tak clear dia, clear juga. Tapi dia pun clear. Apa amalan dia? Ada tahu. Nah, cerita ni biasa kita ulang-ulang balik je. Kan? Bila saya cakap puan ni, tuan-tuan pun mungkin boleh ingat kan? Dia masuk lama sikit lepas. Pokoknya Fatimah pergi datang, tanya Assalamualaikum, nak masuk tak boleh, tak minta izin suami. Tu ada syurga. Berbanding dengan kita berbeza. Waalaikumsalam. Salam. Kata tu pun kata nak hasil lah, kata bagus mau merah ya. Jadi waalaikumsalam Mama En dah. Mama En luar pun berkembang. Saya buka pintu, buka tingkap berkembang. Tuan-tuan, Pak Menteri dia tengok Allah balik awal. Mama En tak ada. Tu balik bila balik? Petang sagi pun balik. Masuklah dulu, masuklah dulu, peramahlah dulu. Pagi jemput lagi siap tuan-tuan. Jemput minum air kan? Berdua aja. Tak ada habis juga. Fatimah datang nak masuk. No. Tak boleh masuk, suami saya tak ada. Tak ada permit nak masuk. Tu ada juga. Tak mahu. Habis tu datang suami saya balik, saya minta izin, nanti dia main. Dia main dengan anak dia pula. Buat ada dia pula. Soalnya saya kau nak masuk tak? Minta izin hang seorang. Yang permit dia, anak hang tak ada. Puluh. Budak ikut. Anak ikut. Kau nak buat apa-apa? Tak boleh. Tu tuan-tuan. Lagi kita bawa masuk habis. Tak kira. Betul, hari ketiga boleh masuk. Tapi apa yang menarik perhatian Sayyidatina Fatimah, saya tak suka sebut nama dia. Fatimah Ibrahim. Nabi Ibrahim sebut Ibrahim dia. Aisyah ni masuk tu. Aisyah. Mak kita panggil nama. Nak sebut Sayyidatina Aisyah, sebutlah Sayyidatina Ibu kami. Ibu kami Ummul Mukminin Aisyah. Ibu orang beriman Aisyah. Sayyidatina Khadijah. Hati-hati. Ni masa tu Nabi kat Gua Hira, Khadijah apa? Kalau mak kita panggil nama. Tak panggil nama kan? Kita tak panggil nama. Kita panggil Mo. Ini isteri Rasulullah kot. Ibu kepada seluruh orang beriman kot. Penghuni syurga kot. Hidup lebih 1400 tahun kot. Dia panggil nama gitu ya. Itu begitu. Wah. Kan? Dengan saya kalau perempuan Sayyidatuna
Perempuan kita kata sayyidah, sayyidatuna. Laki dengan kita panggil dengan sebutan sayyiduna atau tuan-tuan. Orang perempuan ingat. Bila suami balik sambut. Jadi Sayyidatuna Fatimah, apa yang menarik perhatian dia terhadap tingkah laku tadi, perempuan tadi, dia kata dia tu memang penghuni syurga. Tak banyak, simple behavior dia, tingkah laku dia. Apa? Sikit-sikit je. Ketika apa? Antara dia, bila lelaki dia balik, dia siapkan minuman. Tahu? Dia pintu. Suami yang balik. Kan? Lepas tu ambil rotan. Satu alat rotan. Dia kata rotan letak. Kalau dia salah, abang boleh tindakan. Kalau dia salah, dia yang bilangkan Allah, tuan-tuan. Itulah. Kalau sang isteri buat macam tu, kalau boleh buat macam tu, itulah sebenarnya yang menjadi kita boleh naluri dan harapan orang yang bergelar semua. Tapi tak buat macam tu tak apa, sediakan di dapur okey. Ataupun kadang-kadang disebab atas sebab kesibukan okey. Okay, bukan faham kan? Jadi kita akan kerja nak tolong dia juga. Dia kita nak tunggu habis tu bila abang galau. Ini kita faham, itu saya cerita. Betul-betul kering lah tengok. Kering dah. Jadi di kami tu saya tak ada, saya duk dah tadi kami tu tak ada. Saya ada dekat apa kitchen dah, tak apa. Faham? Kita kena buat juga, tapi mengikut kita punya kemampuan dan bersih kita. Itu bersihnya kita bersih kita. Maka perempuan itu adalah ahli syurga. Dan yang terakhir tuan-tuan, Luqman mengingatkan tentang supaya anak dia mendirikan sembahyang dan hendaklah dia menjauhi perkara-perkara yang melakukan yang ma'ruf dan menjauhkan perkara yang mungkar. Dan dia kata dia ajar anak-anak berjalan. Anak kan, wala tusahhil khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dengan penuh kesombongan, jangan jalan elok. Sebab tu Nabi ni tuan-tuan, tengok Nabi punya pribadi dia, akhlak karimah Nabi. Apa di antara dia Nabi, kalau dia bercakap dengan orang menyapa dia akan bercakap dengan badan dia sendiri. Berdepan. Ya Rasulullah, kami ada hajat. Ya, depan. Tak macam kita, sampai jalan kita. Tak mahu jadi YB pula. Dulu tak jadi YB, jadi itu. Jalan. Tak jadi YB. YB lah. Salam. Tengok. Dia tua. Nabi tak ada. Nabi sangat menghargai terhadap seseorang individu yang dia jumpa. Cakap depan. Ya, ada masalah apa. Jalan dia cukup cantik. Sebab tu dia ajar. Jangan jalan cara dengan penuh kesombongan, penuh ketakuran kita di atas bumi ini. Jadi tuan-tuan, itulah saya rasa sedikit peringatan, tazkirah, mau'izah dan peringatan yang dapat saya sampaikan. Walaupun kita tak dapat kupas secara detail di atas sebab-sebab masa yang mencemburui kita pada pagi ini. InsyaAllah akan kupas tu banyak orang detail kan. Tu kira boleh lah tu macam tak tidur lagi tuan. Kalau tak tidur lagi boleh lah. Kalau tidur dia cerita lebar energi dah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita untuk menjadi bekalan dan pedoman di sepanjang kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zidna
warahmatullahi wabarakatuh.